TV KPM. Akak. Aduh, penatnya. Akak. Akak nak tahu tak? Sebenarnya, saya ni daripada kampung sebelah. Saya dengar cerita, orang kampung sebelah dah kena tangkap Jepun. Dah kena tangkap Jepun? Ya, Kak. Oh, akak dengar yang sama juga? Ya. Dia tahu ke sebab apa kena tangkap yang Jepun ni? Saya tak sempat nak tanya pula. Kenapa, Kak? Itulah pasal. Mereka ni main radio. Main radio? Bahaya tu, Kak. Bahaya sangat-sangat. Jepun datang. Ohayo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Pastinya untuk 1 jam ini kita nak memberi fokus kepada murid-murid tingkatan 4 dalam mata pelajaran sejarah. Jadi kita terus nak berkenalan dengan guru penyampai kita pada hari ini. Ini dia, saya alu-alukan kehadiran Cikgu Nurhayati Muhammad Razan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Waalaikumsalam. Baik. Dan semestinya juga hari ini kita ditemani oleh guru jurubahasa kita iaitu Cikgu Nabilah Ilyas atau Yahya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Baiklah, kita dah berkenalan dengan guru penyampai kita dah berkenalan dengan guru jurubahasa kita. Pastinya Cikgu, untuk hari ini kita nak tahu apakah mata pelajaran ataupun topiknya. Tapi sebelum tu, kabarnya Cikgu juga hari ini bersama dengan murid-murid secara dalam talian daripada sekolah Cikgu, kan? Ya, daripada sekolah saya. Baik Cikgu, kalau boleh kita nak berkenalan dengan murid-murid Cikgu dulu, boleh? Ya, boleh. Silakan. Okey, silakan. Okey, jadi ini adalah anak-anak yang akan menemani kita dalam topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, jadi Cikgu perkenalkan, di atas sana Mimi Adeline. Mimi, say hi. Mimi. Okey. Kemudian kita ada Norain Natasha, lambai sikit. Okey, lambai sikit. Okey, kita ada Farisha Azlin. Farisha Azlin. Dan kita ada seorang lagi, Aina di mana? Aina di sana. Jadi kita ada Aina, kita ada Tasha, kita ada Mimi dan kita ada Farisha. Baiklah, itu murid-murid secara dalam talian bersama kita hari ini untuk mengikuti pembelajaran. Dan murid-murid di rumah juga terus setia ya bersama kami. Baik Cikgu, tadi kita dah mulakan dengan satu gimmick. Apa kaitan gimmick dengan mata pelajaran sejarah yang akan kita fokuskan pada hari ini? Okey, dalam gimmick kita menggambarkan suasana dalam keadaan zaman pendudukan Jepun yang mana antara kesalahan-kesalahan yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat adalah memiliki radio. Jadi di sinilah kita lihat pendudukan Jepun sebenarnya banyak yang telah memberikan kesan kepada kehidupan masyarakat dari segi pengalaman mereka dan juga kalau kita lihat kekejaman yang dilakukan telah memberikan kesan yang sangat mendalam kepada penduduk. Jadi kita akan terangkan bagaimana dasar pemerintahan oleh pentadbiran tentera Jepun telah membawa kepada topik perjuangan rakyat menentang Jepun. Okey, jadi untuk memulakan perbincangan pada hari ini, maka kita akan bawa perbincangan kepada persoalan kita kepada murid-murid. Okey, jadi kita lihat di sini soalannya ialah mengapakah semasa zaman pendudukan Jepun di negara kita, penduduk tanpa mengira kaum hidup dalam keadaan sengsara. Jadi untuk menjawab soalan ini, saya nak minta murid secara sukarela bersedia untuk menjawab soalan. Siapa yang nak mula menjawab soalan ini? Kalau ada yang nak menjawab, boleh angkat tangan ya murid-murid. Siapa nak jawab boleh angkat tangan. Angkat tangan. Mengapa agaknya? Malu tu cikgu nak angkat tangan. Okey, angkat tangan.
Dia senyum dahulu. Okey, jadi kita yang senyum lebih ni kita nampak Farisha tersenyum lebih. Farisha boleh mulakan Farisha. Silakan. Aina pun dah mula senyum sebab menyambut senyuman kawan dia. Okey, Farisha. Baik. Mengapa? Kerana pada masa tu makanan dia tak cukup. Okey, betul. Makanan ni disekat oleh Jepun. Diorang hanya makan ubi je, dia orang tak makan nasi. Dia bukanlah kata tak makan nasi, tapi maksudnya pada waktu itu betul. Dalam dasar Jepun, nak cerita pasal penjajah ni, Jepun ini, mereka ini telah mengadakan catuan disebabkan oleh kekurangan makanan. Jadi itu telah memberikan kesan. Okay? Selain itu, mengapa agaknya tanpa mengira kaum, tanpa mengira kaum, okey, rakyat hidup dalam keadaan yang terseksa. Apa lagi? Jadi kita mungkin panggil Aina pula sebab Aina tadi dia menyambut senyuman Farisha. Silakan Aina. Diorang juga mengawal penjualan makanan seperti barangan asas. Contohnya dia cari makan dia kuat kuasakan dan Jepun mendera dan Melayu orang Cina dengan teruk. Ya, kalau kita lihat jawapan Aina, dia lebih menunjukkan pada layanan yang diberikan oleh pentadbiran tentera Jepun kepada kaum Cina tu, memang kalau kita lihat realitinya pada zaman itu, layanan yang diberikan juga berbeza-beza mengikut kaum, kerana bagi kaum Cina, mereka dilayan dengan sangat kejam oleh tentera Jepun adalah disebabkan oleh sentimen perang yang melibatkan Jepun dan juga negara Cina. Jadi kalau kita lihat penyeksaan inilah yang membawa kepada beberapa bentuk penentangan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Okey, yang pertama ialah penentangan yang dilakukan oleh Regimen Askar Melayu dan lebih fokus lagi kalau kita lihat batalion kedua, Regimen Askar Melayu. Jadi ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam usaha penentangan Jepun. Jadi antaranya mungkin murid-murid terlalu kenal dengan watak Lieutenant Adnan. Okey. Jadi sebenarnya apa yang ditonjolkan kalau kita lihat dalam pasukan Regimen Askar Melayu, mereka telah menonjolkan semangat juang yang tinggi. Dan inilah yang kalau kita lihat dengan strategi yang dilakukan, maka mereka layak menerima pingat ataupun pengiktirafan dalam bidang masing-masing sumbangan mereka. Kemudian perjuangan yang kedua dilakukan melalui Malayan People Anti-Japanese Army ataupun lebih dikenali sebagai MPAJA. MPAJA ini menentang melalui tiga peringkatlah ataupun tiga fokusnya. Yang pertama ialah penentangan oleh MPAJA sendiri, yang mana kalau kita lihat dalam paparan, okey, MPAJA ini anggotanya diberi latihan khas di Singapura oleh kerajaan British. Jadi apabila British ini berhadapan dengan musuh yang sama iaitu Jepun, maka mereka telah memberikan bantuan kepada MPAJA, bantuan kepada MPAJA untuk melakukan tugas-tugas seperti mensabotaj, melakukan perang gerila terhadap Jepun. Kemudian pasukan ini dihantar ke Tanah Melayu untuk menjadi asas kepada pembentukan 8 Regimen MPAJA. Sebagaimana dalam paparan seterusnya kalau kita lihat, ini dalam peta menunjukkan lokasi 8 Regimen MPAJA. MPAJA juga bekerjasama dengan Force 136, yang mana Force 136 ini merupakan pasukan khas yang telah menerima latihan di Sri Lanka dan juga di India. Jadi tujuan mereka adalah untuk menentang Jepun. Jadi melalui kerjasama ini, MPAJA telah menerima bantuan dari segi senjata, ubat-ubatan, keuangan, latihan ketenteraan dari kerajaan British. Dan yang seterusnya kalau kita lihat ialah melalui kerjasama antara MPAJA dan juga Parti Kuomintang. Parti Kuomintang ini kalau kita lihat seterusnya, mereka ini telah menentang Jepun dan menubuhkan tentera bintang 1. Jadi gerakan gerila ini, fokus mereka ialah untuk menentang Jepun. Penentangan seterusnya adalah kalau kita lihat yang ketiga adalah melalui Force 136 itu sendiri. Yang mana Force 136 seperti yang disebut sebelum ini,
melakukan kerjasama dengan MPAJA. Jadi kita lihat dahulu di manakah latar belakang penubuhan FOS 136 ini. Anggotanya yang dilatih di India dan Sri Lanka. Okey, yang mana tujuan penubuhannya ini adalah untuk mendapatkan sokongan orang Melayu dan seterusnya membantu menubuhkan pasukan gerila anti Jepun di tanah Melayu untuk menentang Jepun lah. Jadi di sini kalau kita lihat anggotanya antaranya ialah Major Tengku Mahmud Mahidin. Okey, sebagaimana paparan dan apa tugas FOS 136 sebagaimana yang kita lihat, mereka menjalankan aktiviti rahsia iaitu mengumpul maklumat, melakukan risikan, okey, kemudian mensabotaj, membuat propaganda dan seterusnya melancarkan operasi Zipper yang merupakan satu operasi besar-besaran dilakukan pada tahun 1945 untuk menentang pentadbiran tentera Jepun. Jadi ini adalah rentetan peristiwa penentangan yang dilakukan oleh anggota FOS 136 di beberapa lokasi sebagaimana kita lihat pada Disember 1944 berpusat di Hulu Perak. Okay, kemudian pada 1945 Januari itu iaitu pasukan FOS 136 ini bekerjasama dengan Askar Wataniah Pahang. Kemudian kalau kita lihat seterusnya Februari 1945 di Kedah. Okey, ini adalah tokoh-tokoh yang disebutkan tadi dan saya nak berikan fokus utama kepada Tengku Mahmud Mahidin. Okey, beliau ini telah menerima julukan Harimau Malaya. Jadi mungkin murid-murid ingatkan bila julukan Harimau Malaya ini sinonim dengan pasukan apa tu? Bola sepak. Pasukan bola sepak. Jadi pasukan bola sepak ini kalau kita lihat, okey, sebenarnya kenapa beliau ini digelar sebagai Harimau Malaya? Kerana beliau ini telah mengelola satu siaran radio dari India yang mana radio ini dikenali sebagai Suara Harimau Malaya yang menyebarkan ataupun memberikan idea tentang usaha untuk meningkatkan semangat orang Melayu menentang Jepun serta tari barutnya. Okey, seterusnya ialah penentangan oleh individu yang mana dua individu yang mana terkenal dalam sejarah kita, tapi saya fokus kepada individu yang seorang ini iaitu Sibyl Katigasu. Okay, Sibyl Katigasu merupakan seorang jururawat. Jadi kalau kita boleh tengok baca dan tengok dokumentari berkaitan beliau, kita akan lihat bagaimana beliau ini berpegang teguh kepada kepercayaan dia yang mana dia kata kalau kita lihat beliau telah ditangkap dan diseksa disebabkan oleh tindakan beliau dan suaminya membantu dari segi perubatan, membantu dari segi memberikan maklumat berdasarkan kepada penggunaan radio tu. Apa yang diterima dalam radio disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu tentang Perang Dunia dan tahu tentang penentangan pendudukan Jepun di tanah Melayu. Okey, dan akhirnya beliau telah dapat diselamatkan dan inilah sebenarnya cerita tentang beliau memberikan inspirasi semangat dalam menentang Jepun ataupun kuasa barat kuasa luar lah. Okey, ini kemudian tokoh yang kedua, Gurcharan Singh. Okey, merupakan seorang anggota polis yang mana kalau kita lihat Gurcharan Singh ini dia menjalankan strategi menyebabkan beliau ini berjaya menyusup masuk dan menyamarkan diri sebagai wartawan dan tindakan beliau ini menyampaikan propaganda ini seterusnya membawa kepada penangkapan beliau kepada oleh Kempeta iaitu pasukan polis tentera Jepun. Okey, gerakan anti Jepun di Sarawak melalui operasi Semut yang mana kalau kita lihat kerajaan British sebenarnya di sini dia menunjukkan strategi bekerjasama dengan orang tempatan yang dikenali sebagai gerila semut yang terdiri daripada kaum Kanyah, Kelabit, Murut, orang Iban yang mana kerana mereka ini merupakan orang tempatan dah tentu sangat mahir dengan selok-belok muka bumi Sarawak dan ini memudahkan penyampaian dan juga penentangan terhadap Jepun. Okey, dan di Sabah pemberontakan Jesetan yang diketuai oleh Albert Kwok. Okay, Albert Kwok kalau kita lihat disebabkan oleh tindakan beliau
Jepun telah mengambil langkah menyeksa orang-orang awam dan penyeksaan ini menyebabkan Albert Kwok seterusnya menyerahkan diri dan seterusnya Albert Kwok ini telah dibunuh oleh Jepun bersama-sama dengan 175 orang anggotanya yang lain. Okey, jadi kalau kita lihat itulah sebenarnya penentangan yang dilakukan oleh rakyat sama ada melalui regimen askar ataupun oleh individu maupun melalui satu pertubuhan. Yang penting matlamatnya adalah untuk menentang Jepun. Baik, Cikgu, itu dia penerangan yang cukup jelas berkenaan dengan penentangan terhadap pendudukan ataupun orang kata waktu Jepun menduduki tanah Melayu, ya, Cikgu. Baik, murid-murid secara dalam talian dan juga di rumah, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat sekejap sahaja. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, terus bersama kami dalam Didik TV KPM, pastinya khusus untuk murid-murid di tingkatan 4. Mata pelajaran untuk slot menengah atas hari ini adalah berkenaan mata pelajaran sejarah di mana topiknya perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Baik, hari ini kita nak memberi fokus terhadap perkembangan gerakan nasionalisme tempatan bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Cikgu dah bersedia? Kita dah bersedia dan Baik. kita tak nak lengahkan lagi masa kerana kita tahu murid-murid juga tak sabar untuk belajar. Silakan, Cikgu. Okey, jadi bila kita kaitkan tajuk pada hari ini ialah perkembangan gerakan nasionalisme tempatan, saya ni kalau nampak je ada istilah, saya suka nak tanyakan murid-murid saya maksud istilah tersebut. Jadi saya akan panggil mana-mana murid untuk menjawab ataupun memberikan definisi nasionalisme. Okey, jadi siapakah yang ingin memberikan maksud nasionalisme mengikut yang telah pun mereka? Mimi, belum cikgu habis cakap Mimi dah angkat tangan. Okey, Mimi, apa maksud nasionalisme, Mimi? Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okey, perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Dan kalau kita lihat sebenarnya soalan berkaitan dengan konsep ini dalam SPM, kelazimannya dia berada dalam bahagian, mungkin berada dalam bahagian kertas 2, bahagian A, yang mana dia kelaziman juga membawa 2 markah. Jadi untuk jawapan Mimi tadi, dia hanya mencakupi 1 markah. Jadi untuk mendapatkan 2 markah, perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara serta sanggup mempertahankan warisan bangsa agama ini dari sebarang ancaman. Jadi mempertahankan itu kita akan bawa kepada yang itulah yang menyebabkan pendudukan Jepun membawa kepada penentangan masyarakat. Jadi untuk terus pergi pada fokus. Jadi kita bagilah markah juga kepada Mimi tadi. Kita bagi 2 markah. 2 markah, ya, Cikgu? Baiklah. Letakkan 2 markah dalam kotak untuk Mimi. Mimi 2 markah. Okey. Jadi yang pertama kalau kita lihat di sini ialah perkembangan semangat anti penjajahan ini telah berlaku akibat daripada pendudukan Jepun itu. Jadi Jepun ini sebenarnya merupakan satu kuasa dari timur yang pada awalnya tidak dikenali, tetapi apabila berlaku Perang Dunia Pertama seterusnya membawa kepada Perang Dunia yang kedua, dalam Perang Dunia kedua inilah telah menaikkan nama Jepun sebagai satu kuasa kecil yang telah berjaya menewaskan kuasa besar seperti China dan Rusia. Jadi cerita tentang Jepun ini telah pun diketahui oleh masyarakat Tanah Melayu, menyebabkan inilah yang menjadikan mereka ini terinspirasi bahawa kuasa kecil juga sebenarnya mampu untuk melakukan penentangan terhadap Barat. Kemudian kalau kita lihat slogan yang dilakukan oleh Jepun ini di Tanah Melayu, Asia untuk Asia, lingkungan kawasan kesemakmuran Asia Timur telah merupakan agak
kira macam menyamai dengan hasrat yang ingin dicapai oleh Kesatuan Melayu Muda, iaitu untuk mewujudkan membebaskan tanah Melayu. Jadi disebabkan itulah maka Jepun ini dilihat sebagai satu watak hero yang akan membantu memerdekakan tanah Melayu mengikut KMM. Seterusnya KMM sendiri disebabkan oleh kita kata pemikiran tersebut, mereka telah mengadakan kerjasama dengan pihak Jepun. Dan kalau kita lihat juga, ini dah sebenarnya apa yang berlaku ini menyebabkan gerakan nasionalisme itu di tanah Melayu semakin berkembang. Seterusnya kalau kita lihat, yang kedua ini bagaimana KMM itu menuntut kemerdekaan. Jadi pada peringkat awal, KMM ini mendapat sokongan daripada kerajaan Jepun. Tetapi kalau kita lihat, apabila mereka KMM ini merasakan bahawa Jepun tidak akan memberikan kemerdekaan kepada tanah Melayu, maka pada strategi mereka telah berubah. Mereka telah mengubah strategi daripada bekerjasama dengan Jepun, masih lagi bekerjasama, tapi dia macam kira menggunakan taktik Gyugan dan Gyutai untuk melibatkan diri masih lagi di dalam Jepun, sebab ini adalah pertubuhan ataupun pasukan yang ditubuhkan oleh Jepun untuk membantu mempertahankan tanah Melayu. Tetapi dalam masa yang sama, KMM ini bekerjasama dengan British. Okey, di sinilah kalau kita lihat, selain daripada KMM, kemudian Jepun juga telah menubuhkan, Jepun telah merestui penubuhan Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS, yang mana mereka memperjuangkan kepada kemerdekaan tetapi tidak tercapai disebabkan oleh Jepun telah pun tewas ataupun dalam kalau kita lihat kekalahan Jepun dalam pengeboman Hiroshima dan Nagasaki telah menyebabkan Jepun terpaksa menyerah kalah. Jadi usaha untuk merdeka itu tidak dapat dilaksanakan atau tuntutan KRIS itu tidak dapat disempurnakan oleh Jepun. Kemudian kalau kita lihat juga kesedaran politik di Sarawak dan Sabah, okey, jadi ini telah membawa kepada inilah yang kita kata gerakan nasionalisme, meningkatkan semangat cinta akan negara dalam kalangan penduduk di Sarawak dan Sabah untuk menentang penjajahan. Jadi di Sarawak, untuk memastikan bahawa masyarakat Sarawak ini terkawalnya, maka pihak Jepun telah menggabungkan persatuan-persatuan Cina menjadi Persatuan KOKI. Nak sebut bukanlah bahasa Melayu kita, nak sebut tiba-tiba bahasa Jepun ini, yang mana Jepun ini sebenarnya kekurangan orang pegawai dia. Jadi sebab itu orang tempatan telah diberikan peluang untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi. Jadi inilah yang membawa kepada keyakinan masyarakat untuk berkerajaan sendiri. Dan seterusnya kesedaran politik di Sabah juga adalah melalui sebagaimana pada paparan pendudukan Jepun memberikan kesedaran kepada masyarakat di Sabah. Yang mana kesedaran politik di Sabah ini boleh kita lihat daripada penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Labuan. Kemudian seterusnya proses penentangan atau kesedaran politik ini membawa kepada gerakan untuk menentang Jepun. Jadi kita ada sesi sebenarnya soal jawab dalam bentuk dua pilihan sahaja. Jadi kita akan minta murid dalam talian untuk memilih soalan yang mereka berkenan. Kak Rina. Baik, murid-murid, siapa agaknya yang nak memberikan jawapan, nak memilih soalan terlebih dahulu, ya cikgu? Ya. Boleh kita ada sesiapa yang sudi nak menjawab, boleh angkat tangan sekarang. Kita belum dengar suara Tasha sebenarnya lagi, cikgu. Tasha boleh bersedia? Tasha pilih soalan nombor berapa? Nombor berapa, Tasha? 2. Soalan nombor 2. Kita cuba soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Cikgu, kita pilih soalan nombor 2. Soalan nombor 2, mari kita lihat apa soalannya. Jepun menubuhkan Gyutai dan melantik Onan Haji Siraj mengetuai pasukan tersebut sebagai Lieutenant Colonel. Jadi apakah matlamat penubuhan Gyutai? A.
menjaga pertahanan pesisir pantai, B. melatih rakyat berkhidmat dengan Jepun. Apakah jawapannya Tasha? Tasha tunjuk jawapan dia A. A, betul tak jawapan dia A? Kita tengok apa jawapan dia. Jawapan A. Tadi, Soalan nombor... dah pergi soalan lain dah pula. Okey, soalan tadi, soalan nombor 2. Okey, jawapan dia ialah okey, jadi matlamat perubahan geotai adalah untuk menjaga pertahanan pesisir pantai. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, kita pergi minta kepada siapa ya? Seterusnya? Okey, yang mengangkat tangan Azlin. Azlin. Tadi Tasha dah dapat 2 markah. Azlin? Soalan 4. Soalan 4. Okey, soalan 4. Kak Rina bacakan. Baik, soalannya, mengapakah Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, KRIS, gagal mencapai kemerdekaan Tanah Melayu? A. Tidak mendapat sokongan pemimpin. B. Tindakan tentera menyerah kalah. Jawapannya. Jawapannya B. Tindakan tentera menyerah kalah, tepat sekali. Jadi kita berikan kepada Azlin 2 markah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan mana agaknya yang dipilih oleh Okey. Mimi pula. Mimi pilih soalan mana, Mimi? Nombor 1. Soalan nombor 1. Okey. Soalannya. Kak Rina? Baik, saya bacakan dengan baik-baik. Kesatuan Melayu Muda KMM mengambil langkah untuk bekerjasama dengan Jepun bagi mencapai matlamat perjuangan mereka. Apakah matlamat tersebut? A. Menyekat pengaruh komunis. B. Memperoleh kemerdekaan. Jawapan Mimi? Okey, B. Memperoleh kemerdekaan. Maka jawapan Mimi tepat dan 2 markah juga diberikan kepada Mimi. Seterusnya kita lihat, mungkin kita ambil seorang lagi untuk soalan yang terakhir. Pilihan soalan. Siapa? Boleh angkat tangan? Aina ya. Aina di mana? Aina. Okey, Aina. Pilih yang mana, Aina? Pilih Aina. Soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Okey, kita tengok pilihan Aina nombor 6. Okey, nombor 6 cikgu bacakan. Soalan Parti Kebangsaan Labuan merupakan parti politik ditubuhkan di Sabah semasa pendudukan Jepun. Apakah faktor penubuhan tersebut? Okey, faktor penubuhan A ialah untuk mensabotaj pentadbiran tentera, B ialah untuk memperoleh kesedaran berpolitik. Okey, apa pilihan jawapan Aina? Okey, Aina juga memilih jawapan B. Jadi kita lihat adakah jawapan Aina tepat? Ya, tepat sekali. So, kalau kita lihat semua murid telah pun memberikan jawapan yang tepat dalam soalan ini. Baik, itu jawapan yang diberikan oleh Aina. Kita boleh bagi markah untuknya? Ya, kita dah bagi markah 2 markah tadi. 2 markah. Jadi setiap murid yang telah berjaya menjawab dengan tepat, kita berikan 2 markah. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita sekejap sahaja lagi. Kita nak berehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik murid-murid, hari ini dalam mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 4, kita nak memberi fokus kepada topik perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Hari ini kita nak mengetahui apakah kepentingan kebijaksanaan dalam merancang strategi bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Silakan Cikgu. Okey, sebelum kita pergi kepada topik kita, Rina pernah merancang tak dalam kehidupan Rina? Mesti kena ada perancangan supaya kita tahu bagaimana kita nak mencapainya, Cikgu. Jadi maksudnya dengan perancangan, Rina berjaya mencapai apa yang Rina hayati?
insya-Allah. InsyaAllah. Jadi sebenarnya perancangan itu sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi dalam perjuangan menentang musuh, kalau kita lihat musuh yang nak ditentang adalah Jepun, jadi dah tentulah sebenarnya strategi perancangan perlu dijalankan dengan teratur supaya perjuangan ataupun penentangan tersebut tidak sia-sia. Walaupun tidak dapat menewaskan sepenuhnya tetapi memberikan impak kepada meningkatkan kesedaran masyarakat. Jadi kalau kita lihat dalam perbincangan ini, saya ingin membawa murid-murid untuk mencambahkan idea, memberikan pandangan mereka tentang soalan pertama. Apakah soalan ini merujuk kepada kebijaksanaan penting dalam merancang strategi untuk berjaya sebagaimana yang saya tanya Kak Rina tadi. Okey, jadi setujukah anda? Dan jelaskan. Jadi kita akan minta murid dalam talian untuk memberikan pandangan mereka tentang soalan ini. Okey, siapa? Ada sesiapa? Boleh kita lihat angkat tangan tinggi sikit adik murid-murid. Dah angkat tangan dah tu. Okey. Baik, kita bersama dengan Nur Ain Natasha. Tasha, okey, bersedia. Jadi Tasha setuju tak yang perlu merancang ini? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju. Jadi kenapa perlu merancang ni? Jelaskan. Jelaskan kenapa setuju tu. Supaya sesuatu proses tu berjaya dan berjalan dengan lancar. Ya, betul. Kita kata setujulah sebab untuk kita nak dapat mencapai kejayaan itu maka perancangan itu perlu dilakukan dan sekiranya ada halangan dalam kita mencapai matlamat tersebut, jadi kita boleh merancang strategi untuk mengatasinya. Yang penting ialah matlamat yang terakhir itu dapat dicapai. Okey, jadi mungkin kita akan berikan markah juga kepada Tasha tadi sebab jawapan itu agak longgar sikit, jadi saya berikan 2 markah untuk Tasha dan saya nak ambil satu lagi daripada murid-murid dalam talian. Ada siapa lagi ingin berkongsikan pandangan mereka? Okey. Ada. Azlin. Okey. Farisha Azlin. Setuju? Setuju. Ayo, tiba-tiba setuju. Okey. Sebab jelaskan. Sebab kita memang kena merancang supaya satu proses tu dia akan berjaya dan berjalan lancar. Contohlah macam kita ambil tahu macam mana Jepun tu bijaknya dia merancang. Dia merancang untuk dapatkan tanah Melayu. Ya, betul. Jadi Jepun ni digunakan slogan untuk menakluk tanah Melayu. Maksudnya Jepun ni dia memang ada strategi dan akhirnya dia akan dapat juga tanah Melayu tu. Ya, betul Tasha. Tasha pula. Betul Azlin. Okey. Jadi Azlin, Farisha Azlin. Okey, jadi jawapan Azlin ini sangat tepat. Jadi saya berikan 3 markah. Okay. Jadi saya suka apabila Azlin mengaitkan topik yang sedang kita belajar itu berkaitan dengan pendudukan Jepun dan mengambil Jepun itu sebagai satu contoh bagaimana Jepun ini bijak merancang strategi dan akhirnya berjaya mendapatkan tanah Melayu. Okey, dalam perkongsian kali ini saya juga ingin membantu murid-murid sebenarnya dalam talian dan juga murid-murid di luar sana bagaimana kita nak memberikan jawapan secara ayat yang tersusun atau kita jawab sebagai ayat kebat. Jadi di sini saya ambil satu contoh soalan. Okey, soalannya ialah perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun mengajar kita untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Soalannya, bagaimanakah matlamat mewujudkan kesejahteraan negara dapat dicapai? Jadi di sini saya gunakan teknik penulisan jawapan kebat ini dengan menggunakan teknik G-Shock. Jam G-Shock. Okey, di sini G yang pertama ialah kalau kita lihat garis. Apa yang kita nak garis? Bila kita baca soalan, murid-murid pastikan baca soalan kemudian kita highlight dan kita gariskan. Jadi apa yang kita nak garis ialah soalan matlamat mewujudkan kesejahteraan negara dapat dicapai. Okey, selepas kita garis pada soalan, SJ ialah kita salin. Kita salin sebagai permulaan dalam jawapan kita sebagaimana yang dapat murid lihat dalam paparan. Okey, sebagai permulaan kepada jawapan dan selepas salin kita sambung dengan fakta. Jadi kalau kita lihat di sini,
Okay, kita dah garis, kita salin, yang kita salin kemudian dengan memperkasakan semangat patriotisme. Sebab soalan dia ialah bagaimana. Jadi langkahlah. Jadi di sini faktanya ialah semangat patriotisme. Kemudian S sudah. H ialah dari segi huraian. Kita gunakan penanda wacana. Di sini saya memberikan contoh penggunaan penanda wacana. Hal ini demikian kerana semangat patriotisme mendorong rakyat mempertahankan negara daripada ancaman anasir luar. Okey, dah dapat huraian. Jadi markah huraian sudah dapat di situ. Kemudian huraian lanjutan. Oleh itu kalau kita lihat semangat patriotisme mendorong, semangat patriotisme merupakan perasaan cinta yang mendalam terhadap negara yang mana tadi telah diberikan perkongsian maksud patriotisme. Okey, dah dapat markah. Kemudian huraian lanjutan ialah dengan semangat tersebut dia mempertahankan negara dan C ialah contoh. Macam mana dia pertahankan negara? Okey, tindakan yang diberikan dalam sini ialah melaporkan. Okey, melaporkan kepada kerajaan sebarang aktiviti pencerobohan di kawasan sempadan negara. Jadi apabila dah berada contoh itu sesuai dengan huraian lanjutan yang diberi, maka kita buat kesimpulan atau kita kata inference. Di sini kesan dia paling mudah. Kesannya negara aman. Jadi ini sebenarnya saya saran bagi murid-murid yang mungkin lemah dalam menulis. Jadi tak perlu nak menulis kesan itu, fikirkan sesuatu yang sangat complicated, berikan yang mudah. Negara aman, masyarakat harmoni yang sesuai. Kalau kita dalam bincangkan tentang aspek ekonomi, so inference juga dalam aspek ekonomi. Jadi dengan penulisan begini, inilah yang dikatakan penulisan yang mengikut kalau mengikut pengalaman ialah dari segi yang cukup dengan fakta, ada huraian lanjutan, ada contoh yang sesuai dengan huraian yang diberi dan seterusnya yang penting adalah adanya inference. Jadi kalau dalam soalan kertas 2 esei yang kata 8 markah ke 10 markah ke macam mana pun, sebenarnya dia adalah dari segi bagaimana murid menulis secara terancang. Baik, cikgu. Itu dia tadi penerangan cikgu berkenaan soalan contoh kebat. Mudah-mudahan murid juga dapat memahami intipatinya bersama dengan murid-murid dalam talian. Kita nak berehat seketika. Kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai murid-murid, hari ini kita bersama dalam slot menengah atas mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Topik hari ini, perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Baik, dalam segmen ini kita nak mengetahui tentang kepentingan sikap kreatif dalam kehidupan. Untuk itu, kita akan bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Cikgu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita akan bawa perbincangan kita dalam aspek berkaitan dengan apakah kepentingan sikap kreatif dalam kehidupan kita. Jadi sejarah dia bukan menceritakan tentang peristiwa tanpa mengambil iktibar sebenarnya. Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa sejarah yang kita pelajari, setiap peristiwa tersebut sebenarnya mempamerkan sikap-sikap positif yang perlu dihayati dan perlu diamalkan dalam masyarakat hari ini. Jadi sejarah itu bukan subjek yang mati sebagaimana anggapan ramai murid sebenarnya yang menganggapkan apa pentingnya kita nak belajar sejarah, kita nak belajar tentang cerita yang telah lepas. Tetapi kepentingannya ialah untuk kita mendapatkan pengajaran daripada kejayaan yang dilakukan oleh perjuangan tokoh-tokoh dan seterusnya. Kitalah yang mewarisinya. Jadi sikap kreatif ini sangat penting dalam kehidupan untuk kita berjaya. Jadi dalam aspek ini kita bawa kepada perbincangan soalan kebat, iaitu soalannya berfikiran kreatif dan inovatif penting untuk berjaya dalam kehidupan. Okey, jadi buktikan. Jadi di sini apabila soalan meminta murid memberikan bukti, maka murid mesti memberikan bukti berdasarkan kepada kejayaan sebenar, kesan daripada kreatifnya
kreatif atau inovatif ini. Jadi mungkin kejayaan individu maupun organisasi. Jadi di sini saya bawa perbincangan kepada jawapan daripada murid-murid dalam talian. Baik. Silakan murid-murid. Kalau ada yang nak menjawab ya cikgu. Siapa yang nak menjawab? Ataupun cikgu sendiri yang boleh buat Okey, pilihan. saya rasa saya nak buat pilihan lah kali ini. Siapa yang kita rasa kurang sikit? Jadi Ain, saya tak dengar suara Ain lagi. Saya nak minta Ain untuk memberikan bukti apakah bukti kepentingan kreatif dan inovatif untuk berjaya dalam kehidupan. Okey, Ain. Nur Ain Natasha, silakan. Berfikiran kreatif dan inovatif penting untuk berjaya di dalam kehidupan kerana perkara yang ingin kita capai berjaya. Buktinya seperti pengasas DHEB yang dimiliki oleh Dato' Ali Shukri. Beliau berfikiran kreatif dan inovatif untuk mencipta produknya sendiri. Pelbagai produk yang berjaya dihasilkan DHEB seperti DHEB lipstick collagen, DHEB shampoo, lebat dan sebagainya. Jadi dia memberikan seorang tokoh yang berjaya dalam bidang keusahawanan lah. Jadi sebenarnya betul. Kalau tidak ada sifat kreatif ini, maka tak mungkin beliau sebagaimana yang diberikan contoh itu dapat menjadikan produknya itu produk yang dikenali dan juga berjaya. Untuk itu cikgu berapa agaknya markah Jadi yang kita boleh berikan, kita berikan? walaupun pada awal tu macam seolah-olah kita tak nampak lagi dia punya jawapan itu tepat, tetapi sebenarnya dia memberikan bukti dalam satu bukti yang sebenarnya yang nyata, yang mana saya rasa semua juga tahu tentang tokoh ini. Jadi kita berikan 3 markah. Baik, 3 markah Okey, untuk Nur Ain Natasha. jadi kita akan membuatkan sedikit kesimpulan sebenarnya. Okey, sikap berjaya kreatif dan kreatif dan inovatif ini telah membawa kepada kejayaan ramai tokoh ataupun organisasi dalam yang kita ada di negara kita. Jadi sebenarnya apa yang telah pun murid-murid pelajari di sini, mungkin cikgulah buat rumusan secara keseluruhan. Sebenarnya apa yang telah murid-murid pelajari ialah pertama ialah tentang penyeksaan itu yang diterima oleh penduduk telah membawa kepada usaha penentangan oleh pelbagai pihak, sama ada secara individu ataupun kalau kita lihat melalui pasukan keselamatan dan juga organisasi. Jadi dengan sebenarnya perjuangan tersebut hasil adalah daripada semangat nasionalisme yang timbul ekoran daripada zaman pendudukan Jepun maupun seterusnya dengan idea-idea daripada luar. Dan akhirnya kalau kita lihat murid juga sepatutnya dapat mengaitkan kejayaan dan juga strategi-strategi dan penentangan itu dalam kehidupan seharian mereka. Mereka pentingnya untuk merancang dan penting juga mereka untuk bersifat kreatif dan inovatif. Ini adalah kesimpulan yang saya dapat rumuskan dalam topik ini dan saya rasa murid-murid juga perlu diberikan penghargaan. Maka siapakah murid yang mendapat markah tertinggi dalam pembelajaran topik kita pada hari ini? Baik, saya tengok persaingannya memang cukup sengit cikgu, tapi markah yang tertinggi adalah Azlin dengan memperolehi 8 markah. Azlin. Okey, jadi sebenarnya murid-murid dalam talian yang lain jangan sedih, jangan kecewa. Betul. Mereka juga sebenarnya juga berjaya dan mereka juga wajar diberikan penghormatan dan juga diberikan penghargaan. Jadi anda semua hebat. Anda di rumah juga hebat. Baik. Jadi mungkin cikgu juga boleh kongsikan kepada murid-murid kita yang menonton hari ini. Ya, Kalau nak buat betul. latihan pengukuhan tu bagaimana cikgu? Sebenarnya latihan pengukuhan dapat juga diperoleh oleh murid-murid dalam portal Delima. Jangan lupa masuk dan juga lihat apakah isi kandungan dalam portal tersebut. Okey, terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Cikgu Nurhayati Muhammad Razan, merupakan guru sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Juga bersama kita hari ini guru jurubahasa kita, Cikgu Nabilah Ilyas atau Yahya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Layar Sungai Petani Kedah. Terima kasih kepada kedua-duanya. Tak lupa juga murid-murid kita secara dalam talian lambai sikit. Adik Nur Ain Natasha, Farisha Azlin, Mimi Adlin dan juga Nur Aina Hazika. Anda memangnya hebat memberikan komitmen
yang sangat baik hari ini dapat menjawab soalan dan memberikan pandangan kreatif anda. Tahniah kepada semuanya, juga murid-murid di rumah. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Didik TV KPM. Mudah-mudahan hari ini ada banyak manfaat yang diperolehi bersama, insya-Allah. Okey, kita dah sampai kepada penghujungnya. Terima kasih kepada semua. Jangan lupa untuk terus setia bersama kami dalam Didik TV KPM. Saya Hazrina Kasim. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye murid-murid.